Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, dengan cara dan proses penyampaiannya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan izinnya. Dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan perkara-perkara dasar kepada akidah dan amalan. Perkara ini dapat dipahami secara tafsil terperinci kalau dikaji ayat-ayat Makkiyah yang diwahyukan di Mekah, di mana yang utamanya ialah seperti berikut. Sebelum kita hurai, kita mesti faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penuh kebijaksanaan, mengajak orang Islam, mengajak orang kepada Islam dengan bahasa yang mudah, dengan hujah yang kuat. Dimulakan dengan perkara-perkara yang mudah dahulu, iaitulah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Percaya kepada dua kalimah syahadah. Percaya kepada bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Muhammad itu Rasulullah. Itu yang pertama dulu. Apabila Nabi menugaskan Mu'ad bin Jabal pergi ke negeri Yaman, Nabi kata, wahai Mu'az, bila engkau pergi ke Yaman, engkau berjumpa dengan golongan ahli kitab. Ahli kitab ialah orang-orang kafir yang sudah ada kitab, iaitulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, ada di Yaman. Bila kamu jumpa mereka, yang pertama suruh mereka mengucap dua kalimah syahadah. Itu yang pertama. Yang kedua, suruh mereka mendirikan sembahyang 5 waktu. Setelah mengucap dua kalimah syahadah, barulah beritahu mu kena buat sembahyang 5 waktu. Setelah dia buat sembahyang 5 waktu, beritahu kalau mu kaya, Allah Ta'ala wajibkan ambil sedikit daripada harta kamu untuk beri pada orang miskin. Itu dia perkara asas di dalam ajaran Islam. Cara nak dakwah orang yang diajar oleh Nabi SAW. Bukan macam orang Melayu. Orang Melayu dakwah, kalau mau masuk Islam kena sunat. Wayak sunat dulu ni pelabur. Ni cara dakwah. Setengah tu ustaz-ustaz tak baca hadis. Ustaz-ustaz yang tak mengaji ilmu dakwah. Bersunat ni khilaf ulama. Bersunat orang lelaki mengikut jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki adalah wajib. Jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali wajib. Mazhab Abu Hanifah, Hanafi dan Maliki tidak wajib sunat, termasuk orang lelaki. Termasuk orang lelaki. Ini khilaf mazhab. Orang Melayu kata, tak, kena sunat dulu, tak usah mengucap. Jawab dia, tak masuk Islam lah. Ini kena faham. Orang perempuan, jumhur ulama kata tak wajib, kecuali jumhur mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib orang perempuan bersunat. Memang kalau kita buka kitab fiqh mazhab Syafi'i kan wajib kena sunat. Jumhur mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian ulama Syafi'i kata orang perempuan tak wajib bersunat. Ulama-ulama lain kata tak wajib bersunat. Oh, tak boleh nak pakai Imam Syafi'i lah. Tahu tak Imam Malik ni tok guru Imam Syafi'i? Imam Malik ni tok guru Imam Syafi'i. Jangan Imam Syafi'i ni lebih dari Imam Malik pula. Oleh kerana kita mazhab Syafi'i tak boleh lah. Macam Nabi ni tak boleh. Ni kena faham. Tidak dinafikan bersunat adalah baik untuk kebersihan. Tak dinafikan. Tetapi bila orang masuk Islam, yang pertama mengucap dua kalimah syahadah dulu. Dia tak bersunat, biar ke dia lah mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, semayang. Semayang ni sebaik saja dia masuk Islam, ajak dia semayang. Tak erti baca, ikut saja. Ikut saja. Ni dak kena belajar semayang dulu, tak usah semayang lagi, kena belajar dulu.
Itu tak betul. Itu tak betul, salah. Sedangkan dalam kitab-kitab fiqh mengatakan orang yang tak erti sembahyang ikut orang. Ikut dulu. Sambil-sambil ikut, sambil-sambil belajar. Ini dia, kena faham. Ini kaedah dia. Ni dok, kawan baru masuk Islam 2-3 hari. Kena sembahyang duha, kena sembahyang tahajud, kena sembahyang ni. Kawan letih kawan tu. Ajak dia main duha sama. Kawan tu baru masuk. Ajak benda tu. Ini hikmah yang diajak oleh Nabi SAW. Hikmah. Kebijaksanaan yang Nabi ajar. Cara mengajak orang kepada Islam. Oleh kerana itulah kita melihat bagaimana pendakwah-pendakwah yang masuk ke negeri kita zaman dulu boleh mengislamkan orang Melayu. Orang Melayu ni bukan asal Islam. Asalnya Hindu. Asalnya Buddha orang Melayu ni. Agama Hindu, agama Buddha. Mari pendakwah masuk Islam, habis orang Melayu. Pelik tak masuk Islam ni. Sehingga siapa kita berkata orang masuk Islam masuk Melayu. Madak dia. Orang masuk Islam masuk Melayu. Melayu apa? Nabi Muhammad Melayu ke? Masuk Islam lah. Ni tak erti masuk Melayu. Itu tak ada. Tak erti. Bodoh. Kena bodoh marah. Kena ngaji lah. Kena ngaji, kena faham. Ni masuk Islam. Tak apa. Dia marah kata bodoh, kata tak cerdik. Kata tak cerdik. Kata tak cerdik boleh tahan sikit. Padahal tulis je. Itu dia. Kita kena faham perkara yang berikut. Yang pertama, mengajak kepada tauhid yang mutlak. Ini yang pertama. Mengajak kepada tauhid yang mutlak, mengesahkan Allah semata-mata. Lantaran manusia, kerana manusia bukanlah hamba kepada mana-mana makhluk, sama ada di bumi atau di langit. Bukan semuanya, semua manusia, semua makhluk, sama ada di langit dan di bumi, termasuk juga manusia, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptanya berada di bawah pemerintahan dan kurniaannya. Allah Ta'ala menjadikan manusia, Allah Ta'ala beri pada manusia, beri nyawa, beri segala anggota pada manusia. Tiada sekutu dan perantaraan dengannya. Tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Nak berdoa, nak semayang dengan Allah, tidak ada perantaraan. Tak payah guna orang, tak payah guna patung, berhala. Teguh dengan Allah Ta'ala selalu. Segala bentuk syirik, walaupun dengan nama perantaraan atau sebagainya, adalah menyeleweng dari prinsip tauhid yang wajib menjadi akidah dan dihayati dalam seluruh alam, termasuk juga manusia. Tidak boleh sekali-kali mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, pada zatnya, pada dirinya, pada nama-namanya. Tiap-tiap satu nama, di antaranya 99 nama. Tiap-tiap satu nama itu hanya Allah yang miliknya, tak ada pada yang lain. Satu saja Allah, nama dia banyak. Terlalu hebat Allah Ta'ala ni, tak terhingga. Sifat-sifat kepujian pada Allah sahaja. Tiap-tiap sifat itu tak sama Allah dengan makhluk-makhluknya. Contohnya Allah itu pemurah. Ada orang tu pemurah. Tak sama pemurah Allah dengan pemurah makhluk-makhluknya. Tidak sama sekali-kali. Tidak boleh beribadat kepada yang lain daripada Allah, seperti batu, kayu dan sebagainya. Lantaran kerana benda-benda tersebut hanyalah layak menjadi bahan binaan dan peralatan untuk manusia. Begitulah juga dengan manusia, jin, malaikat dan makhluk yang lain. Semuanya makhluk yang tidak boleh diterima oleh akal yang betul untuk dijadikan Tuhan. Tidak boleh melantik lain daripada Allah jadi Tuhan. Sama ada manusia yang hebat macam mana, tak boleh lantik jadi Tuhan. Sama ada jin hebat macam mana, tak boleh lantik jadi Tuhan. Kayu-kayu dan batu-batu, semua makhluk, binatang. Ada setengah kaum tu latih binatang jadi Tuhan. Bodoh pada binatang tu lagi. Latih binatang jadi Tuhan. Latih kemaluan jadi Tuhan. Latih macam-macam jadi Tuhan. Ini sudah jahiliah.
tidak boleh menerima peraturan dan undang-undang bagi mentadbir apa-apa urusan pun selain daripada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam perkara yang diizin oleh Allah, lantaran yang maha mengetahui peraturan dan hukum syariat. Bagi mentadbir segala urusan itu ialah Tuhan pencipta alam ini, dan kuasa hakimiyah, kuasa hukum itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak boleh mengadakan undang-undang dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Dalam masalah halal dan haram, Allah Ta'ala tentukan babi adalah haram, bangkai adalah haram. Ini nyata. Benda yang Tuhan haram tetap mendatangkan mudarat. Allah Ta'ala kesian kepada manusia. Arak haram, yang seperti arak, dadah, ganja kerana memabukkan, haram, diharamkan, kecuali diizin oleh Allah. Diizin kerana perubatan, dengan sebab perubatan yang khusus yang diketahui oleh mereka yang ahli pakar dalam ilmu perubatan. Di antara bahan najis itu boleh dibuat untuk perubatan, diizinkan oleh syarak, dengan syarat pakar perubatan yang betul, yang tak ada bahan-bahan yang suci, melainkan bahan itu sahaja yang diproses mengikut sains perubatan. Benda yang najis diproses jadi obat. Obat yang sangat berkesan, lebih pada obat yang lain. Kalau ada hak suci, suci lagi. Tak ada, mereka itu saja. Ataupun nak tunggu lambat, sakit semayang sampai tak jadi khusyuk, diizinkan berubat dengan yang najis. Diizinkan oleh syarak, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Perkara yang tidak dinaskan oleh Allah itu diizinkan. Perkara yang Allah Ta'ala sudah tetap, jangan pindah-pindah, tidak boleh. Contohnya halal dan haram. Contohnya undang-undang jenayah. Pencuri kalau cukup nisab kena kerat tangan. Perampok cukup nisab kena hudud. Berzina kena hudud. Minum arak kena hudud. Hudud hukum yang dihadkan oleh Allah. Jangan buat hukum-hukum yang lain. Kalau buat hukum-hukum yang lain, pindah, tak boleh. Ini bermakna menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kecuali kerana tak cukup syarat. Syarat tak cukup. Umpamanya seorang yang mencuri mesti cukup nisab. Berapa harga barang. Mesti barang tu disimpan di tempat yang patut. Mesti di antara pencuri dan mangsa tak ada hubungan silaturahim. Tak ada. Tak ada. Kalau ada hubungan silaturahim, utamakan hubungan silaturahim itu dulu. Hukum dengan hukum ta'zir, tak pergi pada hukum hudud. Ini hukum syarak yang kita kena faham. Ahli-ahli dia saja yang faham. Jangan kita tak tahu apa dia kata hukum hudud ni zalim. Hukum hudud ni Tuhan buat. Bila kata hukum hudud zalim, kata Tuhan zalim. Kata Tuhan zalim berat. Allah Ta'ala al-hakamul adlu. Tuhan yang maha hukum, yang maha adil, yang maha bijaksana. Tak boleh banding dengan Allah Ta'ala. Kalau pergi lawan peraturan Allah Ta'ala, menyanggah Allah Ta'ala, bermakna mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah, menganggap cerdik pada Allah Ta'ala. Di sinilah bila Munkar Nakir tanya marrabbuk, siapa Rabb, siapa Tuhan kamu, tak dijawab. Jawab gitu aja. Saya dengar orang kata Allah, saya pun kata Allah juga. Tidak ada keyakinan di dalam hati dan dirinya. Bercelaru dalam kehidupannya. Semayang dah, puasa dah, tetapi dalam masalah hukum hakam ni, hukum Allah Ta'ala tak yakin. Bak semayang dia yakin, bak haji dia yakin, dia Mekah cak kali, tapi hukum-hukum yang lain tak yakin. Dia pakai ini bermakna percaya pada Allah masa semayang, masa kehidupan tak percaya pada Allah. Wah, dalam semayang sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku dan mati aku semata-mata kerana Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, termasuk hidup. Seluruh kehidupan kita ialah kerana Allah. Tak boleh mengadakan hukum syariat dalam perkara yang telah diizinkan oleh Allah. Yang kedua, mengkhabarkan adanya akhirat, yakni perkara yang mesti berlaku.
di mana manusia akan dihadapkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka akan dihisap, ditimbang dan dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan sifat Maha Penyayang, Pengampun dan Maha Mengetahui bagi sesiapa yang layak dan tidak layak. Yang kedua, memberitahu bahawa dunia ini ada akhirnya. Sebagaimana manusia akan mati, pohon kayu mati, dunia ini pun akan kiamat. Dunia akan ada penghujungnya, akan ada akhirnya. Dan selepas akhir itu akan ada kiamat, satu alam yang lain dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena beritahu. Benda ni ilmu sains tak boleh nak kesan. Tak boleh nak kesan. Dan hari ini ilmu sains pun boleh kesan juga. Ilmu sains boleh kesan hari ini. Ahli-ahli sains menyedari bahawa bintang, cakrawala, matahari dan bulan akan berjalan tak betul. Akan berlaga di antara satu sama lain. Di mana serpihan-serpihan bintang berlanggar dengan bumi. Berkecamuk. Di antara bintang itu besar pada bumi. Ada kalangan ahli sains fikir nak cipta roket. Macam mana nak buat roket nak tembak? Nak tembak ke arah bintang yang mari. Roket halus jadi apa? Nak lawan dengan tu? Tak kok. Akhirnya mengaku dunia akan hancur lebur. Dunia akan kiamat. Cuma mereka duduk fikir macam mana nak buat dunia jangan kiamat. Bangsa-bangsa bersatu panggil seluruh ahli sains seluruh dunia mesyuarat. Bagaimana nak bagi semula cuaca dunia yang tak menentu pada hari ini. Cuaca dunia yang tak menentu adalah tanda-tanda kiamat, tanda-tanda awal. Bila manusia merosakkan muka bumi, memusnahkan muka bumi, Allah Ta'ala tunjuk tanda-tanda awal. Dia panggillah melalui bangsa-bangsa bersatu. Nak kawal hutan, nak kawal bukit, nak kawal segala-galanya, nak kawal persenjataan supaya dunia dok kiamat. Tak boleh jadi juga. Allah Ta'ala sudah beritahu mesti berlaku. Firman Allah Ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surah Zalzalah ayat 1 hingga 8. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bumi bergoncang, laut-laut melempah, gunung-gunung berterbangan. Gunung berterbangan, bangunan jadi apa? Jadi habu, terbang. Dan bumi telah mengeluarkan bahan-bahan berat. Segala apa yang ada dalam muka bumi itu habis, termasuk emas, termasuk perak, termasuk gas, termasuk api. Masa itu tak fikir dah nak ambil emas, tak fikir dah, habis. Dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Tuhan perintah pada bumi jadi begini. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Manusia bangkit dari kubur supaya diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau sebutir zarah sekalipun, nescaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau sebesar zarah sekalipun, ia akan melihatnya. Diberitahu tentang hari kiamat, tentang dibangkitkan semula manusia, dijadikan alam baru, alam kiamat. Akan dihisap segala amalan manusia yang ada di atas muka bumi masa kehidupan dunia, kecuali mereka yang tak ada akal. Yang tak ada akal dimaafkan oleh Allah. Kepercayaan kepada hari akhirat itu adalah di antara rukun iman yang akan menjadikan seseorang itu mengetahui di mana tempat tujuannya di dalam perjalanan hidup ini. Bagi ia memilih kenderaan
yang selamat dan bekalan yang secukupnya. Untuk mengetahui akhir penghujung ialah akhirat. Bukan penghujungnya wawasan 2020. Sekadar tahun 2020 je habis pak tu. Tidak. Mati dan dihidupkan semula. Ini wawasan kehidupan manusia yang kita kena faham. Ahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Tuhan tanya, adakah kamu kira, kamu ingat kami jadikan kamu begitu sahaja pada kamu tidak dikembalikan kepada kami? Mengingat aku tak panggilmu, aku panggil balik kamu, dikembalikan. Akan disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh makhluk-makhluk, disaksikan oleh anggota-anggota tubuh badan sendiri akan bercakap. Dikunci mulut, tak boleh bercakap. Tangan bercakap, kaki bercakap, kulit bercakap, memberitahu apa yang dia buat. Catatan malaikat, malaikat catat apa yang kita buat. Semua yang kita buat, bukan saja sembahyang, puasa, pergi Mekah, termasuk bercakap, termasuk pertuturan, berniaga, ke laut, darat, semua malaikat catat mereka. Ada yang diberi pahala, ada yang dosa, ada yang tak ada apa-apa. Ini kena sedar. 3, membersihkan jiwa. Allah Ta'ala suruh kita membersihkan jiwa kita dengan beriltizam menunaikan ibadat yang ditentukan oleh syariat Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangannya dengan takwa. Allah Ta'ala suruh kita iltizam. Iltizam dengan makna seumur, bukan berasa nak je, tidak. Iltizam committed dengan makna terus menerus, bukan sekali-sekala je semangatnya, pada semangat senyap, tidak. Menunaikan perintah Allah dalam semua perkara. Firman Allah Ta'ala, Qul ta'alau. Ayat Quran tu tinggal. Ada ayat surah Al-An'am ayat 151 153, dua terjemahan saja. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqakum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kubacakan apa yang diharamkan ke atas kamu. Aku nak baca kamu apa yang diharamkan oleh Allah Tuhan kamu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Jangan melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Ini yang pertama. Berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa. Ini yang kedua. Buat baik pada dua ibu bapa. Walaupun ibu bapa tu kafir, kena buat baik. Dia buat jahat pada kita, sabar. Dia suruh dalam perkara yang baik, ikut. Dia sakit, berubat. Dia buat maksiat, larang dia. Marah dia kerana maksiat, bukan marah kerana dia buat apa kita, kerana dia maksiat, dia syirik. Bermusuh dengan sebab syirik. Dia tentang agama, kena lawan dia. Dia tentang agama. Dia sakit, tolong dia. Ini caranya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Ini orang Arab jahiliah. Bunuh anak, takut tak boleh nak pergi makan. Anak lelaki saja. Anak lelaki boleh kerja, anak lelaki boleh suruh perang, boleh merapak, boleh menyambung. Anak perempuan awak susah. Boleh anak puan kambuh. Jangan. Kami akan memberi rezeki kepadamu
dan kepada mereka. Aku beri rezeki padamu dan mereka. Nabi kata barang siapa yang diuji dengan 2 orang anak perempuan, dia sabar masuk syurga dengan sebab 2 anak perempuan itu. Ada hadis. Islam memuliakan anak perempuan. Jaga, boleh masuk syurga kan jaga anak perempuan. Dan janganlah kamu menghampiri perbuatan-perbuatan yang keji. Jangan berzina. Baik yang nampak di antaranya walaupun yang tersembunyi, sama ada nampak ataupun tidak. Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Jangan bunuh orang kecuali dijatuhkan hukuman bunuh mengikut hukum syarak. Demikianlah diperintahkan oleh Allah oleh Tuhan kamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak-anak yatim melainkan dengan cara yang lebih baik hingga sampai ia mereka umur yang matang. Jaga anak yatim dengan baik, khusus dalam masalah kekeluargaan. Bukan sahaja suami isteri, termasuk jaga anak-anak yatim. Jaga harta dia dengan baik, urus harta dia dengan baik. Kita urus, kita makan, kita tak ada duit, makan sama, urus supaya kembangkan harta dia, tak jadi salah. Yang jadi salahnya, urus ambil peluang daripada harta anak yatim. Ini haram. Ambil peluang daripada harta anak yatim. Dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, berniaga, timbang dan sukat dengan baik. Jangan tipu timbang dan sukat. Ini dalam bab ekonomi. Dalam masalah ekonomi tak boleh tipu. Kami memikulnya bebanan kepada seseorang malaikat sekadar kesanggupannya. Dan apabila kami tugaskan benda yang manusia boleh buat, tak ada benda yang kami suruh manusia tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, Allah Ta'ala maafkan. Semayang tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring pakai isyarat, tak boleh isyarat hilang ingatan, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun mengenai kaum kerabatmu. Bila kamu bercakap menjatuhkan hukuman, hendaklah adil walaupun terhadap keluargamu sendiri. Ini keadilan Islam. Kalau anak beranak kita buat salah, kena hukum. Nabi kata, walau kanat Fatimatu, law anna Fatimata binta Muhammadin sarakhat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya anak aku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Ini kata Nabi. Walaupun keluarga. Dan penuhilah janji Allah. Bila berjanji dengan Allah, termasuk bai'ah. Bai'ah ni janji dengan Allah Ta'ala. Bai'ah dengan perjuangan Islam. Bai'ah dengan perjuangan Islam. Tunaikan janji. Yang demikian itu ialah memerintah. Yang demikian itu ia memerintah kamu agar kamu ingat. Dan bahawa ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah ia dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu Allah memerintah kamu supaya mengikutinya agar kamu bertakwa. Kena ikut Islam, tak boleh ikut lain pada Islam. Akidah Islam, sembahyang Islam, nikah kahwin Islam, keluarga Islam, ekonomi Islam, politik Islam, undang-undang Islam, perlembagaan Islam, hubungan antara bangsa Islam, semuanya Islam belaka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Seluruh alam mesti ikut peraturan Allah Ta'ala. Jangan sekerak-sekerak je ikut Allah Ta'ala. Bak sekerak lagi pakai kita dah ikut Allah Ta'ala. Ini tidak boleh, salah. Ini ialah dakwah Nabi SAW, mengajak manusia kepada Islam semuanya. Dengan itu terbentuklah individu yang tunduk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia sebagai sebahagian daripada alam yang mesti bergerak dan bertindak menurut tujuan yang sebenar. Wallahu a'lam.